Okey, seminit lagi. Okey, kita sudah pun berada dalam talian sekarang. Okey, saya share. Baik, boleh share. Baik, sambil-sambil kita menanti rakan-rakan di luar sana untuk sesi ataupun slot kita pada malam ini, InsyaAllah mohon rakan-rakan sharekan posting kita ini supaya lebih ramai kawan dan sahabat-sahabat kita di luar mendapat manfaat daripada diskusi kita pada malam ini, InsyaAllah. Kita nantikan dulu ya masa yang kita janjikan 9 suku. Share kalau boleh kita punya posting ataupun link kita, kerana panel kita sudah pun berada di hadapan komputer. InsyaAllah akan kita mulakan tak lama lagi. Diharap semua penonton harap bersabar ya. Kita akan mulakan tidak lama lagi sambil-sambil kita menanti satu view yang signifikan. Boleh sharekan link kita. InsyaAllah kita akan mula tak lama lagi. Untuk pengetahuan semua rakan-rakan kita di luar sana, ini adalah siri yang ke-13. Boleh sharekan link kita. Ini adalah siri yang ke-13 ya. Yang merupakan sebahagian daripada inisiatif kita untuk meraihkan karnival jualan buku penerbit Universiti Malaysia Pahang dalam talian sehingga 9 Jun. Ya. Diharap kita akan dapat meraihkan lagi pesta buku yang akan datang, kerana sekarang ni kita masa melakukan aktiviti jual beli semua dalam talian sebenarnya ya. InsyaAllah sabar, kita dalam seminit dua lagi sebelum kita mulakan. Dan kepada mereka yang ingin mendapatkan siri-siri yang sebelum ini, cuma klik pada page kita, penerbit Universiti Malaysia Pahang, dan lihat bahagian video. Di situ kita ada siri 1 sehingga 12 ya, yang mana kita membincangkan pelbagai topik. Boleh ditonton semula balik ya, dilihat semula, kerana berbagai isu yang kita telah bincangkan sebelum ini. Diharap penonton dapat bersabar sementara kita menanti rakan-rakan kita hadir untuk bersama-sama kita pada malam ini ya. Dan boleh sama-sama kita sharekan posting kita ini. Kita harap agar lebih ramai penonton dapat mendapat manfaat daripada diskusi kita pada malam ini, insyaAllah. Ya. InsyaAllah seminit dua lagi ya, kita akan mulakan program kita. Diharap semua penonton bersabar. Ini adalah siri yang ke-13 ya. InsyaAllah kita akan adakan dari semasa ke semasa. Bersabar. Dah share. Tapi dah share. Dah share. InsyaAllah kita nantikan dulu satu view yang signifikan. Sama-sama kita tonton ya tetamu istimewa kita pada malam ini. InsyaAllah seminit lagi tuan-tuan.
semua penonton bersabar. Ini kita sudah pun bersedia, insyaAllah. Bila masa kita akan mulakan kita yang menarik pada malam ini. Sama-sama kita menanti ya rakan-rakan kita untuk bersama-sama kita pada malam ini untuk siaran secara langsung dengan ahli panel jemputan kita untuk bicarakan satu topik yang sangat menarik, insyaAllah. Seminit lagi seperti yang kita janjikan. Okey, insyaAllah kita mulakan ya. Masa pun sudah sampai, jadual kita pun sudah menepati masa yang kita janjikan. InsyaAllah kita akan mula beberapa saat lagi. Sama-sama kita nanti kawan kita untuk hadir pada malam ini, insyaAllah ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah sekali lagi ya kita dapat bersama-sama kali ini pada slot malam ya. Satu slot yang kita pilih hari ini kita adalah pilih malam. Kadang-kadang kita buat siang, pagi, kadang-kadang kita buat malam. InsyaAllah kita membincangkan atau membicarakan satu lagi topik yang sangat menarik ya. Yang mana tetamu yang kita pilih pada kali ini, slot ini sangat istimewa. Itu insan yang saya fikir ramai yang kenali, yang terlibat banyak dalam industri buku ini, daripada produksi hinggalah editorial dan sebagainya. Dan tajuk kita pada malam ini ya tuan adalah tentang suara terbit. Suara terbit ataupun terbit karya sendiri, baik atau buruk dia, kita akan bincangkan. Dan tokoh yang kita jemput pada slot kita pada malam ini ialah Encik Roslan Muhammad Noor. Assalamualaikum Tuan Roslan. Waalaikumsalam Azli. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin Tuan. Ya, terima kasih sama-sama. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Selamat menyambut PKPP pula kita. Itu yang kita dapat berita tadi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita dapat merentas ya balik pulang ke kampung, insyaAllah. Ya. Diharap kita semua manfaatkan masa yang dah diberi oleh pengumuman kerajaan siang tadi, insyaAllah. Tuan Roslan, malam ini kita bicara tentang suara terbit ya, Roslan? Ya, saya. Kita mungkin dapat sikit pusingan pertama ni, kalau saya dapat terangkan sikit Tuan Roslan ini pernah berkhidmat atau pernah bekerja di utusan publication dan Institusi Buku Malaysia. Pengalaman dia dalam aktiviti penerbitan editorial, produksi, dan juga sekarang ini terlibat dengan sendiri, bekerja sendiri dan terbit buku sendiri. Ini adalah insan yang saya rasa layak untuk cakap tentang suara terbit. Mungkin pusingan pertama ni Tuan Roslan dapat bicara sikit secara umum. Apa itu suara terbit secara umum? Boleh Tuan? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Azli, sahabat saya dari UMP Press. Terima kasih juga kepada UMP Press sendiri yang telah sudi menjemput saya untuk berkongsi pengalaman. Saya percaya ramai lagi kawan-kawan kita di luar sana juga berpengalaman dalam menerbitkan sendiri karya mereka, suara terbit. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengenalan dapat kita lihat senario semasa berkenaan dengan aktiviti-aktiviti menerbitkan buku sendiri oleh penulis. Kita fokus kepada suara terbit sekarang. Kita fokus kepada penerbitan buku yang diterbitkan sendiri oleh penulis. Bukan yang dibiayai oleh penulis dan diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang lain. Itu lebih kepada independen penerbitan indie. Tapi ini suara terbit. Terbit sendiri, biaya sendiri, pasarkan sendiri. Ini banyak dan besar cabarannya. Kalau kita tengok sejarah dalam tanah air berkenaan dengan penerbitan buku ni, sekitar awal tahun, saya terlibat langsung pun awal 2000, tahun 2000 maknanya kalau kita lihat tahun 90-an, tahun 2000 sehingga awal tahun 2000 itu kita lihat
aktiviti suar terbit ini tidak galak sebenarnya. Dia tidak memberangsangkan sangat kerana banyak penerbit-penerbit yang establish ketika itu yang menerbitkan karya-karya penulis, dan karya-karya penulis, karya-karya yang baik dan penulis-penulis yang bagus diburu oleh para penerbit. Nah, bila kita melalui fasa demi fasa, di mana kalau kita lihat tumbuh pula independen ya, penerbit-penerbit indie selepas itu, dan mereka menerbitkan karya dalam skala yang kecil dengan membentuk subaltern yang kumpulan-kumpulan dan grup-grup yang tersendiri, dan grup-grup ini bercambah dewasa ini apabila meletusnya internet ya, social media. Social media. Dan selepas itu akhir-akhir ini kita lihat satu kecenderungan baru, iaitu penulis menerbitkan karyanya sendiri. Dan ini saya percaya penulis-penulis ini sudah bersedia untuk menyahut cabaran menjadi sebuah penerbit dan menerbitkan karyanya sendiri. Dan itu senario sekarang lah yang kita lihat. Selain daripada suar terbit ini, ada juga yang sekarang aktiviti-aktiviti berkumpulan, menerbitkan antologi secara bersama dengan kolaboratif kan, dan pelbagai kreativiti muncul untuk melawan kekangan dalam pasaran buku. Apatah lagi kita memang orang kata industri buku ni industri yang terancam, sering diancam oleh pelbagai, termasuklah media sosialnya, termasuklah dari segi aspek pemasarannya, dan apatah lagi tiba-tiba pada awal tahun ini kita diuji pula dengan COVID, dengan PKP. Saya dengar MPH juga telah membuat strategi mengecilkan operasi kedai-kedai bukunya, kan. Jadi mungkin ada beberapa faktor-faktor lah yang menyebabkan berlakunya situasi baru ini, senario baru, iaitu penulis menerbitkan karyanya sendiri. Tapi ini tidak saya nafikan bahawa penerbitan karya sendiri ini secara suar terbit ini bukanlah baru, dia sudah lama ada, tetapi dia meletus sekarang. Kalau dulu ada penerbit sastrawan negara pun ada yang menerbitkan karyanya sendiri, kan? Ada sastrawan-sastrawan kita pun menerbitkan karyanya sendiri. Even penulis-penulis dari luar negara juga menerbitkan karya mereka sendiri. Nah, akhirnya apabila mereka sudah establish dan mereka dilamar oleh penerbit-penerbit yang besar untuk berada di platform penerbit yang lebih besar lah. Saya rasa itu yang round pertama kita. Saya juga ingin mungkin berkongsi dengan Tuan Roslan juga lah. Ini adalah mungkin tak nampak kot. Ini ada buku pertama saya dululah. Ini pertama saya yang saya terbit sendiri. Nampak buku. Mungkin wonder sikit. Okey, alright, tak apa. Mungkin boleh bacakan tajuk. Okey, tajuk dia saya pernah tulis Psikosemantik, Pola dan Struktur Perubahan Diri, buku psikologi lah. Buku ni saya terbit sendiri pada tahun 2004. Banyak cabaran. Perkataan suar terbit tu pun belum muncul lagi pada waktu itu, tahun 2004 di Universiti Malaya ketika itu, dan saya buat sendiri buku, cari designer, cetak sendiri 500. Masa tu kos murah lah, lebih kurang dalam RM5 saja. Jadi saya nak tanya Tuan Roslan lah, dari segi perkembangan yang berlaku tentang suar terbit ni, ramai yang kata mereka terbit sendiri ini kerana nak menjadi diri mereka sendirilah. Sebab kalau bagi pada penerbit macam-macam, lambatlah apa semua. So itu satu perkara yang isu yang mungkin Tuan Roslan boleh terangkan sikit sebenarnya aspek apa penyebabnya berkembangnya suar terbit ini sebenarnya. Saya berpendapat bahawa kemunculan yang mendadak, maksudnya bukanlah suar terbit itu tercetus. Suar terbit dah lama, 2004 Tuan Sri pun dah buat kan. Tetapi yang mendadaknya, yang mencetusnya adalah salah satu faktornya adalah faktor mudahnya memasarkan produk sendiri sekarang dengan adanya media-media sosial. Yang kedua adalah prasarana ataupun kemudahan-kemudahan yang ada untuk menghasilkan karya. Daripada perolehan, menghasilkan manuskrip, kemudian memproses manuskrip. Itu sangat mudah. Sekarang terlalu banyak, teknologi pun ada dan semua orang boleh buat, kan? Dan yang seterusnya adalah pemasaran lah, mereka boleh buat, dan tidak dinafikan juga dari segi tadilah, apabila penulis merasakan mereka apabila menerbitkan karya mereka lebih bebas, kerana penulis ni dia ada ego dia. Kalau pagi tadi kita bercakap dengan Profesor Madya Dr. Hamidi, ada kita bercakap tentang bagaimana penulis yang tak ada editor, dia ada keegoan dia seorang penulis. Itu
Itu biasa kan. Dan yang kalau kita kata penulis ni bila dia menerbitkan karyanya sendiri dia telah skip maksudnya proses-proses yang lain yang berlaku dalam rumah penerbitan. Tidak ada perwasitan, tidak ada penilaian, tidak ada penilaian karya aspek perolehannya skrip dia lah, dia yang tulis dan dia yang terbitkan. Menerbitkannya melalui proses penerbitan. Dan proses penerbitan tu dalam erti kata kalau tidak wujud dan tidak ada dalam istilahnya tetapi prosesnya ada. Betul. Seperti mana Prof Dr. Hamid disebutkan tadi, ada penulis kata tidak ada editor bukunya. Saya percaya betul penulis tak ada editor boleh, tapi fungsi dan peranan dan tugas editorial editor itu berlaku. Dia edit sendiri, dia suruh isterinya edit, dia suruh sesiapa yang baca kan. Jadi prosesnya berlaku. Begitulah. Jadi itulah yang kita sebutkan sebagai suara terbit, terbit sendiri. Okey. Sepanjang pengalaman Tuan Roslan sepanjang Tuan Roslan buat terbit, apa sebenar mungkin ada di luar sana yang saya pun dapat juga beberapa WhatsApp sahabat-sahabat yang baru nak buat sendiri mereka cuba bandingkan terbit dengan sendiri, berapa kos dia terbit dengan e-book macam mana. So apa pandangan Tuan Roslan konteks ini? Dia ada pro and cons lah sebagaimana tajuk kita ni. Ada yang baiknya, ada yang tak baiknya dari sisi yang berbeza untuk menerbitkan sendiri. Kalau kita lihat dari setiap aspek, pertamanya editorial. Sejauh mana setiap penulis yang ada di Malaysia yang boleh menerbitkan buku dan boleh menulis menguasai kemahiran editorial. Yang ada di dalamnya adalah proses editing, penyuntingan, proofreading, mereka bentuk buku, setting, atur huruf dan sebagainya. Walaupun ada bantuan teknologi dan sebagainya, tetapi asas dalam penerbitan buku harus dikuasai. Jadi dapatlah kita menerbitkan sebuah buku yang up standard, yang bermaruah. Kalau orang yang dalam bidang bukunya tahu kedudukan anatominya buku. Jadi itu yang berlaku sekarang. Kadang-kadang kita tengok buku yang melanggar semua kan anatominya. Dan akhirnya pakar-pakar buku yang ramai didominasi oleh yang lebih ramai penulis yang kelihatan lebih tahu kan. Jadi kita pun akurlah begitu. Yang seterusnya ialah kita lihat dari aspek pemasaran, aspek jualan. Ini juga ada pro and cons dia lah kan. Apabila kita terbitkan buku sendiri, sejauh mana kuatnya kita untuk menjual buku kita, sejauh mana connection kita, sejauh mana kepakaran kita dalam bidang publicity dan pemasaran buku. Bagaimana kita nak jual? Apakah channel-channel yang ada? Kan? Itu juga perlu dilihatlah. Dan kemudian hak cipta. Hak cipta satu isu juga. Kan apabila kita yang menerbitkan sendiri dan kitalah segala kemahiran yang ada itu berada pada kita. Contohnya, bagaimana kita nak sign kontrak? Kita nak sign kontrak dengan siapa ni? Kita yang menerbitkan buku. Bagaimana kita nak mengambil royaltinya? Bagaimana nak mengira untung ruginya? Kan? Ekonomi penerbitan harus juga dilihat. Dan dari segi keuntungan, laba dan sebagainya lah. Maksudnya setiap langkah-langkah dalam penerbitan daripada pre-press, pra penerbitan sehinggalah pasca penerbitan, pemasaran misalnya. Dari itulah maksud saya ni. Dan sudah tentu ada beberapa lagi lah cabaran-cabaran besarnya. Kita menanti juga jika ada soalan daripada pembaca boleh baik supaya kita lebih supaya kita lebih meraihkan diskusi kita. Siapa yang ada soalan boleh tanya, letakkan komen di Facebook ni, akan saya bacakan insyaAllah. Okey Lan, saya nak tanya satu lagi soalan lah. Baik. Sekarang dulu kita editor, kita cari buku dan kemudian kita menilai mungkin karya tersebut baik dan kita akan cari pasaran. Bila sesuatu terbit ini berlaku, seolah-olah dari pasaran, kehendak pasaran baru kita terbit. Umpamanya katakan seorang tu yang glamour, popular, dia tak ada teringin pun nak buat buku. Tapi pasal dah popular sangat sampai orang cakap, buatlah buku, you punya tulisan bagus kan. So seolah-olah daripada pasaran pula yang ingin dia melahirkan buku. Apakah itu senario yang berlaku kan? Itu tidak, kita tak dapat nafikan keadaan semasa, perkembangan terkini, perkembangan terbaru. That's why saya kata sekarang ni kita tidak lagi menerbitkan buku tuan. Kita menerbitkan idea, kita menerbitkan buku kita bukan menjual buku, kita menjual personality orang, kita menjual populariti orang kan. Jadi saya pun sebagai penerbit kadang-kadang saya cek juga seseorang influencer kan, kalau saya tengok dia ada 1.k 1 million kan,
easily Betul. dari segi ekonominya, dari segi ekonomi penerbitan kita boleh buat duit kan. Ya. Jadi itulah salah satu yang kita tak dapat nafikan, itu keadaan semasa yang berlaku sekarang. Semasa Jadi kita bukan jual buku, sekarang ni kita jual personality, kita jual personality. popularity. Ya, ya. Tapi sambil-sambil kita tunggu kalau ada Baik. soalan, ada juga saya nak share, saya nak Okey, silakan. kongsikan. Misalnya apabila seorang penulis bila dia nak menghasilkan bahan-bahan penulisan dan sebagainya untuk motif dan objektif dia apa sebenarnya kan, kalau dia nak jual dan sebagainya. Jadi dia kena main banyak peranan dari Ya. segi pemasaran, publicity. Dan tak semua penulis macam tu ni. Tak Ya. semua penulis begitu sifatnya. Ada penulis yang sifatnya seorang pengkarya, seorang sastrawan, seorang pengkaji, seorang yang menulis, betul-betul menghasilkan penulisan. Kalau zaman saya di utusan tahun 2000 awal-awal dulu kan, kita temukan penulis-penulis yang betul-betul seorang penulis dan mereka perlukan seorang satu penerbit untuk menerbitkan karya, untuk memasarkan karya, untuk memberikan publicity kepada karyanya kan. Dan penulis pada ketika itu tidak menjual buku. Mereka tak jual buku sendiri. Walaupun ada beberapa daripada mereka yang sangat giat lah, boleh menjual diri, boleh menjual buku, terutamanya buku-buku yang bersifat motivasi dan pembangunan diri. Buku-buku yang self development yang mereka ada acara-acara dan aktiviti mereka pergi buat ceramah kan, buat bengkel dan itulah ketikanya mereka boleh jual buku mereka. Tapi peranan penerbit pada ketika itu sudah semakin jauh berbeza lah daripada sekarang. Sekarang penulis banyak mainkan peranan. Yang boleh berperan lah, yang boleh mainkan peranan. Ada lagi penulis yang tidak mampu mungkin untuk mainkan peranan itu kerana mereka adalah penulis per se, memang mereka seorang penulis. Okeylah, kita ada satu soalan daripada Lokman Hakim Ahmad Shah. Dia kata antara menggunakan kaedah biasa, penerbitan biasa dan surat terbit, bolehkah diberi sedikit gambaran penerbitan, kos penerbitan? Okey, kos penerbitan. Kalau ikut konvensional penerbitan, ini amalan konvensional lah. Amalan konvensional, penerbit akan mencari skrip yang baik ataupun penulis yang boleh jual. Kita sebagai penerbit kita memburu kan, kita jumpa Azli Syukri contohnya. Dia seorang pakar motivasi dan kita perlu keluarkan apa sahaja yang ada di otak dia ni untuk dijadikan buku. So kita keluarkan modal, kita biaya sebab kita yakin kita boleh jual. Itu sebagai penerbit. Jadi apa yang penulis yang kita buru tadi dapat, mereka akan dijanjikan dengan royalty. Amalannya biasa antara 7 ke 12% daripada harga jualan. Kalau buku RM10 dapatlah RM1 satu buku lah. Tapi pada tahun 90-an 2000 ketika di utusan saya cetak buku tak kurang RM5,000. Biasanya 5 ke 10,000 lah satu judul kan. Ya, betul. Jadi yang jauhnya berbeza dengan penulis yang buat surat terbit ni, dia kena jadi usahawan. Dia kena jadi entrepreneurship. Kalau sebelum ni saya pernah ada cuba mempromosikan satu istilah iaitu karyawan niagawan. Dia mesti ada sifat niagawan dia. Kan? Sebab dia kena keluarkan modal. Modalnya bermula dari dua modal lah. Buat buku ni ada dua modal. Satu modal pre-press, pra-penerbitan. Satu lagi post production lah. Pre-press ni adalah modal perolehan manuskrip. Kalau kita bermula lebih awal kan. Perolehan manuskrip ni modal buat kajian, mencari bahan, menulis dan sebagainya kan. Kemudian pre-press untuk buat editorial cost, layout, setting, editing, proofreading dan sebagainya kan. Kemudian kos cetak. Jadi itu semua adalah modal daripada penulis dan mereka mengeluarkan modal untuk satu buku. Saya bagi contoh lah, kalau contoh mudah kita mungkin kena keluarkan lebih kurang RM10,000 untuk RM10,000 untuk mencetak 1,000 naskah buku yang normal, lebih kurang dalam 200 muka surat macam tu kan. Dan kita telah keluarkan RM10,000 dan kita tak boleh expect kita akan dapat 10% daripada harga buku sebab kita usahawan kan, dan kita expect kita akan dapat, biasalah kita buat antara penerbit ni pecah rahsia sikit ni. So kita ganda markup sampai 3.5 times kan. Kita kena jual buku tu RM30. Kita boleh letaklah 25, 27, 29 tapi reasonable price is RM30. Sebab apa? Once kita masuk dalam market je, automatically kita hilang 50% sekarang. Roughly. Kepada siapa? Kepada pengedar, pemborong, pembekal dan sebagainya. Itu yang kita nak jual sendiri tu dapat hemat kos ya?
Tetapi instead of kita dapat 10% iaitu RM1 tadi, RM3 lah kalau buku tu RM30 kan. Sekarang kita dapat RM15. Kerana apa? Kerana kita seorang penulis yang usahawan. Kita tak akan mengejar lagi, memikirkan lagi soal 6 bulan ataupun setahun kemudian kita nak tengok report royalty, report sale. Tak, kita nak tengok report sale, jualan kita, keuntungan kita. Dan itulah cabaran bila SWA terbit ni. Kalau dulu kita ada karya yang baik, kita bagi pada penerbit, kita tunggu jawapan. Kemudian kalau diterbitkan, seronoklah kita. Betul. Okey, Lee. Tuan, ada satu lagi daripada Encik Mat Niza Praman ya. Dia kata Cikgu Niza ya. Cikgu Niza, dia kata SWA terbit ini seperti syok sendiri. Kan dia tidak memberi kepuasan pada audiens. Kadang-kadang dia beri perhatian sendiri. Okey, apa komen? Mungkin kalau makin ramai syok sendiri buat ni, adakah dia menyokong membangunkan industri buku ataupun merosak lagi industri buku? Tolong. Ada betul kan? Ada betulnya tu, ada betulnya. Kerana apa? Kerana proses perolehan manuskrip itu melalui satu proses kendiri. Kan? Saya Rozlan Muhammad Noor tulis buku, saya yang menilainya, saya yang mengeditnya, saya yang menerbitkannya. Jangan sampai saya yang membelinya pula. Kan? Jadi sudah tentulah itu yang disebutkan oleh Cikgu Niza tadi sebagai syok sendiri ya. Syok sendiri. Apabila buku yang diterbitkan oleh penerbit, contohnya penerbit universiti seperti UMP, mereka sudah tentu ada panel-panel penilai yang karyanya diuji melalui penilaian. Dan penilaian pula ada kriteria-kriteria yang umum, kriteria-kriteria yang khusus, ada skop-skop dan ukuran untuk memastikan karya itu boleh tembus dan boleh dijual. Bukan saja dijual lah. Perkiraan penerbit ni bukan semata-mata jual. Dia bergantung kepada objektif penerbit. Kalau penerbit komersial jual lah. Kalau penerbit yang bukan komersial dia bukan jual. Tapi yang boleh diterbitkan. Jadi dia melalui penapisan, melalui penilaian. Maka adalah upstandard dia. Bukanlah syok sendiri yang telah disyok oleh panel-panel yang lain. Kan? Jadi ada betulnya Cikgu Niza cakap macam tu, ada betulnya. Tetapi apabila kita seorang penulis yang established, kita telah diterbitkan karya kita oleh banyak penerbit dan penerbit-penerbit lain pun selalu memburu kita pada sejarah yang lalu contohnya. Dan masuk era tahun 2020 apabila seorang penulis yang sedemikian menerbitkan karyanya sendiri secara SWA terbit lah, saya fikir tidak lagi boleh dikatakan sebagai syok sendiri. Kerana syok sendiri adalah bila you buat sendiri. Sekarang ni apabila kita menerbitkan sendiri tapi kita melalui proses penerbitan. Kan? Itu sebab pentingnya saya selalu mengesyorkan penulis-penulis kita sekurang-kurangnya memahami penerbitan. Pergilah bengkel-bengkel mana-mana kan. Sebagai seorang penulis, faham juga penerbitan. Kan? Ada satu soalan lagi kan. Dia tanya tentang apa lagi yang SWA terbit, orang kata yang trend sekarang ni ataupun tema ataupun tajuk yang sesuai, genre yang sesuai sekarang ni SWA terbit yang popular sekarang ni. Ada pandangan? Kalau dari segi tajuk saya tak pasti, tapi genrenya saya fikir buku yang boleh dijual oleh penulisnya sendiri. Yang mana penulisnya sendiri seorang yang mempunyai banyak aktiviti yang boleh bersama dengan peminat pembacanya. Maknanya kalau kita kata follower dia lah, follower ramai. Follower. Dan dia ada aktiviti. Contohnya seorang pakar motivasi, seorang perunding keuangan, seorang perunding hartanah, seorang penyanyi pelakon misalnya. Kan, dan mereka selalu ada aktiviti di luar. Mereka ada aktiviti forum, mereka ada aktiviti seminar, mereka ada aktiviti bengkel. Jadi melalui audiens itu senang untuk mereka menjual kerana mereka mendekati. Kan, sebab penulis-penulis ni dia selalunya menjual buku yang paling mudah sekarang adalah direct sale. Kan? Direct sale. Satu lagi apabila buku masuk ke kedai, ke pasaran, let's say lah menggunakan saluran-saluran pengedaran, mereka boleh mempublicitikan diri mereka. Sekarang ni kalau kita lihat banyak kedai buku dah tutup kan. Banyak kedai buku kita pernah alami dan banyak cabaran sekarang lah industri buku. Mungkin kos dia pun tinggi untuk cetak secara fizikal. Jadi ramai yang pergi kepada dalam bentuk digital kan. SWA terbit digital, maknanya karya terbit sendiri bentuk e-book. Adakah dia bersaing kepada buku fizikal ataupun macam mana trend dia? Adakah trend ini akan berterusan ataupun akan membunuh buku SWA terbit dalam bentuk fizikal? Ni apa nama buku-buku digital e-book tu pada saya dia satu perkembangan yang tak dapat kita nafikan lah. Dan ada orang boleh buat duit dengan e-book kan, tapi bukanlah bukan sepenuhnya menjual konten. Ada setengah-setengahnya bukan jual konten, dia tidak jual kandungan, dia menjual sistem. Kadang-kadang apabila kita membeli dan kita perlu cari pembeli yang lain dan sebagainya, dan menjadikan e-buku sebagai platform. Dan e-buku ada peminat-peminatnya, tetapi buku fizikal pada pandangan saya akan kekal
selama-lamanya dan mungkin akan menjadi satu bentuk industri yang eksklusif. Dan kita sebenarnya pemain-pemain inilah yang akan menentukan di mana kedudukan buku itu sendiri. Jadi akan terus insya-Allah, dan e-buku satu benda yang kita tak boleh tolak. Dia sebab sekarang ni orang sudah pergi kepada kandungan konten, orang tidak pergi lagi kepada fizikal bukunya, kan? Jadi orang nak akan dapat kandungan, dan kandungan itulah konten itu boleh dari pelbagai bentuk dan rupa, dari pelbagai sumber contohnya. Jadi dia satu perkembangan yang penulis tidak boleh abaikan, dan saya memang galakkan mereka untuk meneroka ruang-ruang baru. Tapi jangan lupa, tidak semua kandungan, tidak semua buku boleh laris secara e-books. Okey, Tuan, satu lagi kita banyak persoalan yang mereka bangkitkan adalah tentang kualiti, dari segi integriti buku-buku yang disuaterbitkan ni, umpama kan. Kadang-kadang kita lihat ada juga nama-nama besar sebenarnya yang sendiri, dan tapi hasilnya amat mendukacitakanlah kerana ikut format yang baik sebagainya. Akhirnya mencemar nama baik penulis itu sendiri lah, kerana selama ni dia terbit dengan Dewan Bahasa, tiba-tiba dia mungkin tak puas hati dengan editor. So macam mana? Apa pandangan Tuan? Sangat mengecewakan pandangan saya, sebab ini berlaku, Azli sebut bukan sewenang-wenangnya, saya percaya, sebab saya sendiri pun jumpa ni. Saya sendiri pun pernah tengok penulis sahabat kita, penulis besar, seorang yang popular dalam kalangan sastrawan juga menerbitkan bukunya sendiri, dan bila kita tengok dari aspek penerbitan, dari aspek anatomi buku itu sendiri, kita boleh katakan buku itu gagal lah dari segi untuk standardkan dia, kan? Maknanya buku itu tidak menepati. Kalau bercakap tentang penerbitan, Ali, kalau saya suka melihat 3 aspek ni. Pertama ialah prinsip penerbitan mesti ikut. Benda yang wajib kena ada mesti ada. Yang kedua ialah konvensi, adat. Adat-adat yang kita buat buku ni ada adat dia. Kemudian yang ketiga adalah persepsi. Persepsi pandangan orang semata-mata. Saya bagi satu contoh lah, kalau kita tengok dari aspek anatomi buku, anatomi buku, kita susun buku, di mana terletaknya elemen depannya, elemen awalan, di mana imprint page-nya duduk kat mana, prakata duduk kat mana, penghargaan duduk kat mana, dedikasi duduk kat mana, table of content, TOCs, kan. So kalau perkara itu tidak disusun dengan betul, tidak diberikan kepada orang yang pakar, yang betul dalam bidang penerbitan, dia akan memperlihatkan kualiti yang tidak mencapai standard dia. Kan? Dan sampai ke belakang, sampai ke appendixes, sampai ke indexes, sampai ke bibliografi dan sebagainya. Kalau kita tidak menyusunnya dengan kaedah yang betul, dengan cara yang betul, dan kalau kita sendiri sebagai seorang penulisnya dan kita menjaja diri kita dalam harga itu, kan, patut kita meletakkan diri kita standard yang tinggi. Ini dijaga penerbitannya. Kan? Jadi memang berlaku, Azli sebut memang ada, dan saya jumpa juga penulis demikian. Dia sangat mengecewakanlah pada saya. Merayulah kepada semua penulis, tolonglah dapatkan khidmat-khidmat nasihat daripada rakan-rakan editorial kita yang profesional di luar sana. Saya percaya Tuan Roslan, contohnya ada insan yang banyak macam Tuan Roslan yang menawarkan perkhidmatan editorial secara freelance, buka sendiri, tidak lagi berkhidmat dengan mana-mana agensi. Saya rasa pada kali ini suaterbit ataupun individu yang ingin menerbit buku sendiri atau karya sendiri dah boleh pilih kawan-kawan sendiri sebenarnya yang dah ada latihan, tidak lagi terikat dengan mana-mana rumah penerbit, umpamanya lah, mungkin dia boleh mendapatkan khidmat, masih lagi mengikut ekosistem penerbitan sendiri, tak perlu lagi cari ke rumah. Mungkin perkara ini akan berkembang lagi ke, ataupun pada pandangan Tuan Roslan dia akan menguncup atau bagaimana? Kalau ikut keadaan semasa sekarang, dengan keadaan dilanda COVID, PKP ni kan, dan kita dapati syarikat-syarikat membuat pengecilan operasi, ada ramai sahabat-sahabat kita yang dipencenkan misalnya daripada organisasi-organisasi yang besar yang establish pada ketika dulu, kan. Saya bagi contohlah, utusan sendiri dah top, kan. Jadi ke mana perginya tenaga-tenaga mahirnya?
kan? Ya. Adakah mereka bertukar bidang pergi ke bidang yang lain sedangkan mereka sudah mahir? Dan saya sendiri misalnya dari Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, mereka sedang mengecilkan operasi. Kita ada sahabat-sahabat kita yang sudah keluar daripada ITBM dan alhamdulillah masih lagi juga menyumbang kepada ITBM kepakaran-kepakaran yang mereka ada. Dan kalau tak silap saya ketika awal tahun 2012 dulu Pearson Education di Malaysia menutup section education dan di sana pun ada lebihan-lebihan editor. Dan ini satu perkembangan yang menguntungkan kepada suar terbit. Tinggal lagi itulah yang saya sebutkan tadi, penulis-penulis kita ni jangan ego. Maksudnya kita mesti bila kita menulis, kita mesti mendapatkan khidmat nasihat daripada pakar penerbitan yang betul. Makanya buku kita akan diterbitkan dengan kaedah yang betul, dengan anatomi yang tepat, kan? Jadi standardnya ada duduk di situ. Kan? Jadi sebab apa buku silakan. Ada ke contoh Roslan, contoh suar terbit yang bagaimana keadaan di luar negara macam Eropah dan sebagainya, adakah perkembangan? Sebenarnya mengikut kepada pembacaan saya, kalau di luar negara suar terbit ni sudah lama ni. Dan mereka penulis-penulis pemula selalu mereka sebab mereka menggunakan ejen kita panggil apa, ejen persuratan lah kalau dalam bahasa kita, kan, dan mereka pun susah nak tembus penerbit-penerbit di sana. Dan ada di kalangan mereka menerbitkannya secara sendiri dan cuba mempromosikan diri dan mereka berjaya melalui cara suar terbit dulu. Kemudian itu barulah mereka diburu. Kalau saya sekarang pun beberapa hari lepas saya di Amazon, saya cuba tengok ada kategori self-published bestseller contohnya. Dan mereka dah pamerkan self-published punya bestseller yang menjual di platform Amazon. Maksudnya daripada dulu sudah ada wujudnya. Cuma mungkin sinarinya berbeza, keadaannya berbeza, cetusannya berbeza. Di negara kita cetusannya berlaku apabila kita memperlihatkan kebanjiran penulis saja. Kita dah ramai orang nak menulis sekarang ni, kan, masing-masing nak menjadi penulis dan sebagainya, tetapi penerbit pula sedang berhati-hati, sedang berhati-hati mengecilkan operasi, mengurangkan modal. Jadi mereka tidak sewenangnya menerbitkan semua penulis. Jadi mereka sangat selektif. Mereka memilih betul-betul yang mereka rasa pertama dari aspek ekonomi lah, boleh jual dan sebagainya, dan satu lagi dari segi pentingnya penerbitan itu perlu wujud, perlu ada, perlu diterbitkan. Itu persaingan tu penulis kita semakin menumbuh sekarang. Ramai orang nak jadi penulis. Betul. Okey, ada satu soalan lagi daripada rakan kita. Dia tanya melalui suar terbit ni apakah perlu kita adakan perjanjian untuk diri sendiri ataupun royalty pada diri sendiri? Perlukah kita menyediakan dokumen-dokumen itu sebenarnya? Okey, macam ni saya nak sebutkan senario suar terbit yang diamalkan sekarang ni. Saya nampak ada dua ni. Pertama ialah suar terbit yang betul-betul suar lah. Maksudnya dia sendiri terbit. Kalau Rozlan Muhammad Noor, nama penerbitnya adalah Rozlan Muhammad Noor penerbitnya. Registrationnya pun under diri dia sendiri. ISBN pun personal. Keluar duit pun sendiri, kan. Jadi untuk agreement dari segi royalty, pembayaran untung dan sebagainya, saya tak fikir itu perlu. Sebab dia yang kontrol segala-galanya. Tetapi ada satu lagi sekarang ni, suar terbit tetapi diuruskan oleh produksi yang profesional ataupun agak profesional lah. Kan seperti yang ditawarkan oleh beberapa sahabat kita. Dia ada mungkin syarikat, mungkin dia ada satu pasukan editorial yang baik, yang profesional dan menawarkan kepada penulis-penulis yang nak menerbitkan karyanya sendiri, dibiayanya sendiri oleh penulis tetapi menggunakan khidmat profesional daripada sahabat-sahabat kita. Sebenarnya saya pun mengamalkan budaya sedemikian. Maksudnya penulis menyediakan dananya, kita menyediakan pasukan kita untuk merealisasikan penerbitan buku. Jadi itu adalah kontraknya, adalah perjanjiannya. Perjanjian. Mana ada dua aliran ataupun dua keadaan. Dua keadaan tu realiti yang berlaku sekarang. Sebab apa, Lip? Suar terbit ni biasanya kita terbit buku bukannya setahun sampai 3-4 buku. Betul. Kalau Rozlan Muhammad Noor tulis satu buku, entah 5-6 tahun lagi baru dia terbit lagi sekali, kan. Jadi ada penerbit, ada penulis menerbitkan penerbit yang bernama A misalnya, menerbitkan 5-10 judul, tetapi penulis yang berlainan, dan penulis berlainan itu adalah satu-satunya penulis yang menerbitkan sekali je.
ataupun Ya. 2 kali dalam tempoh 10 tahun contohnya kan. Hmm. Jadi mereka sesuai terbit tetapi menggunakan logo penerbit-penerbit sahabat kita yang lain lah. Hmm. Dia So kalau katakan kita lihat senario ini dah ramai yang nak terbit sendiri, kita lihat pun dah ada platform, kita ada Wattpad sebagainya, orang dah boleh buat sendiri, boleh lihat, mencari dulu follower dia mencari terbit. Pada pandangan Tuan Roslan, agak-agak kos untuk kita buat, umpama tadi kalau kita ambil plan lah, kita plan, kita ada dana, kadang-kadang kita upah ghostwriter, penulis sendiri kan, semua kita upah, nama kita je, kita bagi points, okey. Adakah senario ini ataupun akan menjejaskan industri buku secara keseluruhan, umpamanya syarikat-syarikat penerbit yang sedia ada, adakah dia akan menjejaskan perkara ni? Sedikit sebanyak adalah terjejasnya juga, tetapi dari segi positifnya pun satu benda perkara yang baik. Sebenarnya penerbit sendiri dalam keadaan sekarang pun tidak dapat menampung untuk menerbitkan karya-karya penulis, dan penulis pun semakin ramai, penulis pun semakin banyak, persaingan pun berlaku, bisnes model pun berubah sekarang. Kalau kita tengok di kedai-kedai buku, selain pada penerbit yang secara konvensional seperti dulu, apabila memburu penulis, menerbitkan karya, menghantar buku secara standing order ke kedai-kedai buku dan sebagainya kan, itu konvensional. Dan bagi pihak yang penulis pula yang tak dapat menerbitkan karya dia dengan penerbit, mereka menerbitkan sendiri melalui channel-channel yang baru dan juga konvensional pun mereka masuk. Ada penulis-penulis yang suat terbit ni pasarkan buku masuk ke kedai-kedai buku popular di Malaysia ni. Dan saya beranggapan bahawa ini adalah satu komplimen, satu saling melengkapi sebenarnya kan. Penerbit misalnya boleh berinisiatif untuk menawarkan khidmat yang lebih profesional kepada penulis-penulis suat terbit ni kan, selain daripada memberikan latihan, memberikan bengkel dan sebagainya. Mungkin ialah bengkel latihan dan sebagainya, sejauh mana mereka dapat mempraktikkan. Berikan khidmat terus pada saya punya pandangan, berikan khidmat editorial, berikan khidmat cetak, berikan khidmat profesional kepada suat terbit ni untuk mereka menghasilkan buku yang upstandard. Kita dah tahun 2020 ni, kita dah dapat KLWBC tahun ni. Takkan kita nak tengok lambakan buku yang tidak mencapai standard beredar di pasaran kita kan. Jadi kita tanggungjawab kita lah patutnya, dan tanggungjawab penerbit, dan patutnya ini diambil secara komplimen lah, secara positif. Maknanya perkembangan suat terbit ini patut dilihat secara positif lah industri sebenarnya. Supaya kita saling melengkapi untuk memastikan industri buku kita kekal relevan. Mungkin ada contoh suat terbit yang dibuat oleh orang biasa lah, tapi dia best seller. Baru-baru ni saya sebelum PKP saya ke Langkawi. Ada acara daripada sahabat penerbit kita di UUM Press. Dan adalah beberapa penerbit kan, dan saya boleh tercapai pula satu buku ASP Ali Baca. Pernah baca? ASP Ali Baca. Pernah dengar tapi saya tak pernah tajuk dia. Saya tak fikir sekarang nak mengkategorikan sesebuah buku sebagai best seller ni susah juga, berapa naskah dijual dan sebagainya kan. Tapi ASP Ali Baca ni dah mencetak bukunya 2 kali. Dan bukunya boleh menarik minat saya untuk membeli dan membaca kan. Saya ada contohnya. Promosi percuma. Ini buku ASP Ali Baca yang diterbitkan oleh Muhammad Ali Amir Baca, penerbitnya. Jadi ini contoh suat terbit, dan ia satu buku yang penuh dengan konten, kandungannya. Jadi kita beli buku ni bukan kerana sifat bukunya, bukan kerana fizikalnya, bukan kerana anatominya, kerana ceritanya. Saya bila sudut pandang mata saya melihat buku ini sebagai seorang penerbit kan, tentulah dia agak kurang mencapai lah tahap bukunya, tetapi dari segi kandungan inilah saya rasa kandungannya padat, kandungannya terisi, kandungannya boleh menarik orang untuk membaca, terutamanya pembaca-pembaca baru, bukan pembaca buku tetapi pembaca kandungan. Mereka Pembaca nak kandungan. Ini maknanya ada sebab-sebab tertentu sesuatu suat terbit tu ikut matlamat masing-masing sebenarnya. Saya itu. Kadang-kadang mungkin kerana faktor konten, orang cari kerana faktor nama penulis ni mungkin. So maksudnya suat terbit ini bergantung kepada keadaan matlamat kita sebenarnya.
Ya, matlamat penulis itu sendiri. Kerana Okey. penulis mempunyai objektifnya sendiri. Okey, ni ada satu soalan. Okey. Pertama sekali tanya, ada had minimum dan maksimum untuk suara terbit buku? Apa maksud minimum maksimum tu dari segi apa tu, Li? Saya rasa mungkin dari segi jumlah cetakan kot. Sebenarnya formula paling mudah lah saya sebutkan. Bila sebut saja suara terbit ni, Li, Ya, ya. ini kita punya, ini aku punya projek. Suka hati akulah, itulah ibaratkan. Kan sebab Terpulang ini berapa? terpulang. Nak terbit berapa? Tapi implikasinya adalah kos. Implikasi dia. Contohnya saya nak terbitkan buku 50 muka surat je, boleh ke tak, dia tanyakan. Ya, Kenapa ya. tak boleh? Kan boleh. Ya. Kalau nak terbitkan 500 muka surat, boleh ke tak? Tentulah boleh. Surat Ya. terbit, you boleh terbit apa saja. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, setiap apa keputusan kita tentu saja ada implikasi dia. Contohnya nak print 500 ataupun nak print 1000. Implikasi apa? Implikasi kos. Contohnya kalau kita terbit 1000, kos kita RM5 satu buku. Kalau kita terbit 500, mungkin kosnya RM8. Itu implikasi dia. Kan? Betul. Jadi tidak ada apa-apa halangan. Buku bila diterbitkan sendiri, cuma itulah follow dari segi penerbitan punya tu. Yang lain-lainnya pada saya bebas. Penulis boleh buat apa saja kerana ini hak mereka. Mereka yang menentukan, dan setiap ketentuan yang mereka tetapkan ada implikasi-implikasinya lah. Kan? Betul. Saya bagi contoh teknikal. Silakan. Okey, silakan. Saya bagi satu contoh teknikal lah. Ini teknikal yang signifikan. Contoh seorang penulis nak menulis nak menghasilkan buku kanak-kanak. Dia sukakan kanak-kanak, dia pula ada nursery dan sebagainya kan. Dia nak tulis buku kanak-kanak dan dia tidak ada ilmu penerbitan. Dan dia pun buatlah buku bergambar. Dia boleh melukis pula contohnya. Dan dia buat buku tak ikut kuras, tak ikut section. Dia nak print banyak kan. Dia fikir bolehlah 13 muka surat, apa salahnya kan. Padahal sebaik-baiknya buku adalah bentuk section, 16 muka surat contohnya. 8, 16. Jadi bila masuk ke printer yang offset printing ni, mereka menjalankan kertas lipatan 16. Jadi yang ke-17 dia dah masuk section yang baru. Jadi bila masuk section baru, pembaziran kertas berlaku. Tetapi hal-hal teknikal seumpama ini takkanlah sampai kepada semua penulis perlu tahu dan mereka mungkin tak tahu kan. Dan mereka fikir, oh, suka hati kita nak berhenti kat mana pun. Kita tulis-tulis setakat 14 muka surat, kita berhenti. Sebenarnya dari segi kosnya, dari segi ekonominya, tak ekonomik. Itulah perkara-perkara yang mungkin perlulah merujuk sedikit kepada sahabat-sahabat kita editorial lah yang faham kan, yang dia lebih lebih memberikan satu impak yang baik dalam aspek penerbitan suara terbit ni. Okeylah, ada satu lagi soalan lain. Okay, boleh. Akhiri ke diskusi, iaitu pertama sekali dari segi konteks penganugerahan lah. Adakah bagaimana betulnya kata karya-karya suara terbit ini diterbitkan secara sendiri, bagaimana dia nak ada diiktiraf tak di negara kita ni untuk mendapat anugerah ke sebagainya? Kalau nak buat satu anugerah khas, wallahu alam lah, mungkin boleh. Tetapi kalau anugerah-anugerah yang seumumnya ada dan wujud di Malaysia ni, selagi kita mengikuti aspek-aspek penerbitan yang standard, kita layak untuk masuk dan duduk bersama dengan penerbit-penerbit yang established. Kan? Kecuali segmen-segmen tertentu. Contohnya segmen MAPIM, dah tentulah kita tak boleh masuk under Majlis Penerbitan Buku Ilmiah Malaysia. Kan? Tetapi katalah anugerah buku yang dianjurkan oleh PNM contohnya. Dan setiap buku yang melalui proses penerbitan yang berdaftar dengan ISBN yang mempunyai rekod dengan Library Negara, sudah tentu mereka adalah sebuah buku yang diiktiraf, yang masuk dalam kita punya statistik. Mana dia tak kisah penerbit ke? Tak kisah. Tak kisah. Melainkan ada syarat-syarat khusus lah. Kan? Kalau Library Negara contohnya kita cakap tentang tahun ni kita menerbitkan 18,000 judul setahun. Dan 18,000 judul itu termasuk yang kita terbitkan sendiri kerana kita melalui prosesnya. Kita ada ISBN registration dan sebagainya. Itu ada counter dia. Ada satu lagi lah. Ada orang tanya kadang-kadang orang tak faham yang ISBN ni boleh dimohon sendiri. Kadang-kadang mereka ingat hanya company. Boleh sebenarnya tak ada masalah. In fact percuma saja. Di Malaysia ni saya tak pasti. Dengan kata di Indonesia ke mana kena bayar. Tapi kita percuma saja. Boleh kena mohon lah. Patutnya kita menerbitkan buku kena mohon lah. Kita adalah dalam statistik penerbitan perpustakaan negara. Betul. Okeylah, satu lagi soalan terakhir lah kita boleh. akhiri.
Dalam sepanjang PKP ni Lan, apa yang Tuan Roslan baca buku yang boleh kita kongsikan dengan rakan-rakan kita di luar? Satu buku yang mungkin berkesan impact. Saya menghabiskan beberapa buku yang dibeli, tapi saya habiskan ahli baca ni lah, kan? Yeah. Dan kebetulan pula sementara PKP ni saya ada buat kerja untuk convert tesis kepada buku. So saya baca 2 tesis dan menerbitkan buku lah. Jadi kerja saya membaca proof buku saja. Nah ini antara buku yang saya terbitkan lah, Laba untuk Laba. Buku tentang pelaburan, pelaburan yang fokus kepada lubuk saham syariah di Amerika. Agak pandai dah, tapi belum confident untuk melabur. Dan ini merupakan sebuah buku tulisan Nurlillah Zubair, 90 hari terakhir menjelang perpisahan abadi, pengalaman penulis sendiri yang menghadapi satu situasi di mana beliau kehilangan suami tercinta di tanah suci Mekah. Dan ini adalah satu contoh buku yang diterbitkan secara swaterbit tetapi diurus terbit oleh sebuah syarikat ataupun pasukan yang memastikan buku ini diterbitkan dalam disiplin penerbitan yang betul lah, insya-Allah. Maknanya sebenarnya kalau kita menggunakan kedua tadi, kita sebagai penulis, kita beritahu awal-awal lah, modal saya ada 5,000 lah. Contohlah. Betul. Saya beritahu Lan, saya ada 5,000, tolonglah terbitkan buku aku ni 5 biji pun jadilah. Jadi diuruskan. Itu maksudnya berapa kos ada. Faham. Sebab ada orang memang nak kelima saja untuk naik pangkat. Tapi ni untuk standard penerbitan buku kat Malaysia ni, kalau 5 tak boleh kata cukup, pasal untuk kita register ISBN, sebaik saja buku kita diterbitkan, ada akta oleh Library Negara memastikan kita untuk menghantar rekod 5 buah buku kepada Perpustakaan Negara. Jadi terbitlah 6. Simpan 1 untuk selfie. Kan? Ya, betul. Okey Lan, saya ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang sudi mendengar kita diskusi kita pada malam ini ya. Diharap segala informasi tadi yang kita tadi dapat memberi manfaat, dan saya juga sekali lagi mohon maaf jika ada salah atau silap sepanjang menguruskan program kita pada pagi ini. Kepada panel kita, Cik Rozan, saya mengucapkan terima kasih kerana sudi berkongsi tentang terbit ya. InsyaAllah kita akan ada terima kasih kembali. Sisi akan datang, semoga siri seperti ini akan memberi manfaat kepada kita semua. Oleh itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.